Okey, baiklah, saya akan terangkan bagaimana nak buat soalan tajuk pelarasan. Okey, bagi tajuk soalan SPM 2014 iaitu bahagian pelarasan ini, kali ni soalan ni dia cakap tentang belanja dengan hasil. Okey, soalan berkaitan dengan belanja dengan hasil. So kita kena alert lah. Okey, bila dia kata belanja dengan hasil, pertama di sini kita kena sediakan akaun dia. Kita ada akaun insurans, kita ada akaun sewa. So, kita masukkan kedua-dua tajuk ini. Kita buatlah bentuk T dia. Okey. Yang kedua, kita kena pasti soalan. Soalan ini dia sebut bahawa berikut telah dibayar oleh Abu Samah Enterprise, iaitu yang dia dah bayar. Abu Samah ni dah bayar. Dia dah bayar insurans sebanyak 3840 dan sewa sebanyak 4000. Jadi, bila dia katakan ini dia dah bayar, kita akan letak dia sebagai bank. Okay, kita kena ingatlah, bila kita bayar duit, bank kena kredit. Bila bank kredit, maka kedua-dua akaun ini kita kena letak sebelah debit. Okay, sebelah debit. Jadi, kita sediakan dia punya bentuk T. Soalan dia, kita sediakan dia punya T. T untuk insurans dan T untuk sewa. Okay. Ini adalah dia punya contoh jawapan. Okey, kita fokus dulu pada kaedah 1. Okey, di sini kita masukkan. Tadi macam saya kata tadi, bank kena letak sebelah kredit sebab duit keluar. Okey, bila bank kredit, insurans dengan sewa ni kena debit. Jadi, di sini kita akan masukkanlah. Okey, di dalam akaun insurans, di dalam akaun sewa, kita kena masukkan dia di dalam sebelah debit. Okey. So, di sini 3840, di sini 4000. Kita masukkan dia sebagai bank. Okey. Simak semula. Okey. Bank kena letak dekat sebelah kredit. Jadi, bila bank kredit, okey, kita letakkan bank ni kat sebelah kredit, maka debit kedua-dua akaun ini. Jadi, 3840 dengan 4000. Kita masukkanlah 3840 dengan 4000. Okey, soalan seterusnya, kita semak bahawa ayat seterusnya menyatakan bahawa insurans untuk setahun bermula 1 Januari. Ini satu cerita. Okey, ini satu cerita. Kemudian ini sewa tahunan adalah sebanyak 5200. Okey. Bila dia nyatakan maklumat seperti ini, dia sebut tentang setahun, dia sebut tentang tahunan, ini maksudnya nilai sebenar. Okey. Di dalam soalan ini, bila dia sebut nilai sebenar, nilai yang sepatutnya, kita akan kaitkan dia dengan akaun untung rugi. Okey. Jadi di sini kita nampak, kita buat sewa dulu. Sewa tahunan adalah 5200. Okey, kemudian kita masukkanlah sewa 5200. Okey, sewa. Kita akan kaitkan dengan akaun untung rugi. So, 5200 kita masukkan di sebelah kredit. Kenapa kita masukkan dekat sebelah kredit? Sebab dalam akaun untung rugi, dalam APUR, perasan tak? Kita buat semua-semua tu, lepas tu kita ada dapat untung kasar, kita tambah hasil, kemudian kita tolak belanja. Okey, saya buat dekat sebelah sini lah. Okey, dalam untung kasar, kita ada soalan, kita ada untung kasar, tambah hasil, tolak belanja. So, kita dapatlah untung bersih. Dekat atas ni ada jualan lah, pulangan jualan lah dan macam-macam. Okey, sampai kat untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, dapatlah untung bersih. So, belanja ini kalau ikut soalan sebenar, dia akan berada dekat sebelah debit, akaun untung rugi. Okey. Tapi bila kita buat bentuk T lah, akaun APUR, okey, dia akan berada dekat sebelah debit. Sini, belanja. Okey, belanja. So, dia akan masukkan sini insurans ataupun gaji ataupun sewa. Okey, sewa dan lain-lain. Sebelah sini kita akan masukkan sebagai hasil. Okey.
Apa-apalah sebelah kredit ni. Tapi sebelah debit kita akan kait dengan belanja. So, bila belanja debit, kita dekat APUR ni, belanja kita debit. Jadi, dekat dalam sewa ni, kita akan letakkan dia di sebelah kredit. 5,200 sebagai untung rugi. Okey. Cara yang sama untuk insurans juga, kita akan letak dekat sebelah kredit. Tetapi, mana dapat nilai 2880? So, kita kena kira. Okay, macam nak kira? Okay, soalan insurans saja, dia memang kebat. Soalan kalau ada tajuk insurans ni adalah tajuk yang kebat. So, kita kena ambil perhatian lah. Okay, berbalik kepada soalan tadi. Macam mana yang kata kebat dia? Okay, soalan kata... tak nampak sikit soalan kata di sini, soalan insurans dia kata hingga akaun ni hingga 30 September. Okey, akaun ni hingga 30 September. Tapi dia kata insurans ni bermula 1 Januari. Nampak tak? Okey. Maknanya insurans yang dia dah bayar ni adalah untuk 12 bulan. Dia bayar untuk 12 bulan. Tetapi akaun ni sampai 30 September je. Cuba kira. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Hujung September. Baru 9 bulan. Maknanya, daripada 3,840 yang dia dah bayar nilai ni, sebanyak 12 bulan, sebenarnya, kalau ikutkan akaun tu berakhir hingga bulan 9, maknanya baru 9 bulan saja yang dia kena bayar. Tetapi dia dah bayar untuk 12 bulan. Di sini kita nampaklah bahawa dia telah berlaku prabayar. Okey, terlebih bayar. Jadi berapa nilai sebenar yang kita nak kira? Kita hanya kira untuk 9 bulan saja untuk nilai sebenar ini. Sebab kita nak kaitkan dengan AUR, akaun untung rugi. So, kita kiralah 3,800. Okey. Kalkulator saya. So, 3,800. 3,840. Okey, dia bayar untuk 12 bulan kan? So, kita kena bahagi 12. Sebulan kita 320. Tapi dia dah bayar selama 9 bulan. So, kita darab 9. Jadi, jumlah yang sebenar sehingga bulan 9 tu sepatutnya 2880 saja. Okey. So, di sini masukkanlah sebagai 2880. Nampak 2880. Ini adalah nilai sebenar. So, AUR ni letak sebagai nilai sebenar. So, kena alert lah dua ni. Kemudian, selesai yang itu, kita pun kira. Imbangkan, tutup akaun ini. So, kita kira. Okey, di sini total keseluruhan dia. Okey. Total keseluruhan di sini adalah 3,800. So, kita tulis balik. So, kita imbangkan kedua-dua ni. So, dia akan dapat 3,840. Sama dengan sini. Tolak akaun untung rugi ni. Okey, kita tolak yang ini. So, kita akan dapat yang ini. Kalau ikutkan, kita akan kata ni sebagai baki kan. Tapi, dia bukan baki. Itulah dia punya prabayar yang terlebih itu. Maknanya apa? Daripada nilai 3,840 yang dia dah bayar tu, sebenarnya, dia dah hanya bayar 2,880. So, bila kita tolak balik, 3,840, 960 dia yang terlebih bayar. Okay, ataupun kita boleh darab terus. 320 untuk sebulan tadi kita darab. Ada balance 3 bulan lagi. Yang dia terlebih bayar. So, dapat 960. So, kita masukkanlah 960 di sini. Okay, sebagai insurans prabayar. So, imbang. Imbang. Selesai. Tutup dah. Dah tak ada apa dah cerita ni. Okay, siap. Tetapi, untuk sewa, kita kira pula. Okey, di sini kita buat semakan. Okey, kita tengok mana yang lebih tinggi.
Okey, di sini soalannya yang 5,200 ni dengan berbanding dengan 5,200 dengan berbanding dengan 4,000, 5,200 lebih tinggi. So kita turunkan 5,300. Tulis benda yang sama di sini 5,200. Kemudian kita tolak balik angka ni 4,000. So kita ada baki sebanyak 1,200. So ini yang belum bayar. Okey. Sebelah sini belanja prabayar, sebelah sini belanja belum bayar. Kenapa pula belum bayar? Okey, kita semak balik. Betul ke dia kata belum bayar? Okey, tengok di sini Di sini kata sewa yang dah bayar adalah sebanyak 4,000. Okey, dah bayar sewa sebanyak 4,000. Tetapi sewa setahun adalah 5,200. Nampak tak? Maknanya sewa sebenar, nilai sebenar untuk AUR adalah 5,200 tetapi baru bayar 4,000 saja. Jadi di sini kita kena tolak. So dapatlah baki lagi 1,200 yang dia tak bayar lagi. Sebab itu kita letakkan dia sebagai belum bayar. Sewa belum bayar. Okey, selesai kaedah ni. Kita kena alert selesai kaedah ni. Okey. Kemudian ini adalah kaedah 1. Ini soalan tundingan Soalan tundingan maknanya kita kena isi sebagai prabayar dengan belum bayar. Okey, ini yang contoh belanja. Kalau contoh hasil awak kena tengok pula lah dia punya debit kredit. Okey, seterusnya. Apa beza antara insurans ni? Sekejap ya. Okey, apa beza antara insurans ni dengan kaedah 2? Apa beza? Benda yang sama di sini. Masih lagi bank, masih lagi untung rugi. Okey. Cuma tadi dia kata baki kan. Ini baki. Ini 960 adalah insurans prabayar. Itu beza dia. Okey, ini sebagai prabayar manakala yang di bawah ini sebagai baki HB. So, bila dah buat ini sebagai baki HB, kita kena turunkan dia ke bawah sebagai baki BB. Kalau kita tak buat turun ke bawah ni, kita hilang markah 1. Sebab ini kedua-dua benda ni dah buat baru dapat 1. Okey. Cara yang sama untuk sewa, masih lagi bank, masih lagi 4,000, masih lagi untung rugi, masih lagi 5,200. Cuma di sini dia akan ganti sebagai baki HB untuk 1,200. So, bila dah buat sebagai baki HB, kita turunkanlah dia. Dia akan jadi baki BB. Tetapi kaedah yang ini, kita kena nyatakan dia sebagai ini. Bukan baki. So, boleh rujuk kembalilah. Okey, apa beza kaedah 1 dengan kaedah 2?